Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anak murid ustaz semua? Sihat? Baik. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kerana pada pagi ini kita dapat bertemu kembali untuk mempelajari satu tajuk yang baru dalam subjek Maharat Al-Quran, iaitu tajuknya Al-Maddul Aridu Lis-Sukuni. Baik. Kita tengok seperti biasa muka surat 69 pada kotak ungu. Kotak ini menunjukkan di akhir pembelajaran pelajar akan dapat apa dia. Ustaz baca semintas selalu tanpa menyebutkan bahasa Arabnya. Yang pertama, pelajar dapat menyebut ta'rif man arid lis-sukun. Yang kedua, pelajar dapat menjelaskan sebab dinamakan dengan man arid lis-sukun. Yang ketiga, pelajar dapat menerangkan hukum mad arid lis-sukun dan juga kadar panjang bacaannya. Yang keempat, pelajar akan dapat menyebut contoh-contoh al-mad al-arid lis-sukun. Dan yang terakhir, pelajar akan dapat melazimi pembacaan Al-Quran dengan meraihkan hukum-hukum tajwid. Baik, kita pergi kepada ta'rif man arid lis-sukun. Ay ya'tiya ba'da harfil maddi at-tabi'i harfun sakinin 'aridin min ajli al-waqfi. Maksudnya, hendaklah selepas huruf mad tabi'i huruf sakin, yakni huruf sukun, huruf mati arid yang mendatang dalam keadaan waqaf. Ustaz ulang. Hendaklah selepas huruf mad tabi'i, apa dia hurufnya? Alif, waw dan ya. Selepas huruf itu akan datang harfun sakinun arid, yakni huruf mati yang mendatang. Maksudnya, asalnya huruf tersebut tidaklah sukun. Boleh jadi berbaris atas ataupun bawah ataupun depan. Tetapi dia menjadi sukun. Disebabkan apa dia? Min ajlil waqfi. Disebabkan waqaf. Jelas? Baik. Kita teruskan dengan sebab dinamakan man arid lis-sukun. Summiya bil maddil arid lis-sukun likawni sukuni aridan li ajlil waqfi. Dinamakan dengan man arid lis-sukun adalah disebabkan sukun yang mendatang, disebabkan waqaf. Itu adalah sebab dinamakan dengan man arid lis-sukun. Ya? Kemudian al-hukmu, yakni hukum. Hukumnya jawazu maddihi wa qasrihi 'inda jami'il qurra'i. Harus dibaca dengan panjang dan juga pendek di sisi seluruh ulama-ulama qiraat, yakni jami'il qurra, bermaksud mereka ini sepakat, ulama-ulama ini sepakat harus membaca dengan panjang ataupun pendek. Al-miqdaru, kadar panjang bacanya berapa? Harakatan atau 4 harakat atau 6 harakat. 2 harakat ataupun 4 harakat ataupun 6 harakat. Baik, kita tengok pada kotak warna biru. Al-ma'lumatul idhafiyah 'ala al-qari' ay yura'i taswiyah miqdaril maddil 'arid lis-sukuni in bada'a qasran fayadum 'alayhi hatta an-nihayah. Ya, maksud dekat sini, hendaklah orang yang membaca Al-Quran meraihkan kesamaan kadar panjang bacaan man arid lis-sukun. Macam mana caranya? Sekiranya dia membaca pendek, maka hendaklah dia membaca pendek pada ayat-ayat seterusnya.
sehinggalah selesai. Macam mana? Kita tengok pada contoh. Ya? Kita pergi contoh yang biasa dulu. Daripada surah Sad ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bagi huruf alif. Wala tahina manas. Ya? Matikan. Di mana huruf mat tabi'i yang bertanda warna merah, iaitu huruf alif. Itu adalah huruf mat tabi'i. Selepasnya berbaris apa? Berbaris tanwin baris bawah. Tanwin berbaris bawah. Tapi bila kita berhenti, dia akan jadi mad arid lisukun. Kalau kita sambung manasin wa ajibu, maka dia tidak akan terjadi hukum mad arid lisukun, sebab tiada sukun pada huruf sad. Kalau kita sambung manasin wa ajibu, dia akan jadi hukum idgham ma'al ghunnah. Dia tidak akan jadi sukun, maka dia bukan sukun yang mendatang. Seterusnya huruf waw. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tus'alu amma ta'malun. Pada asalnya huruf nun tersebut berbaris atas, tetapi disebabkan kita berhenti dan sebelumnya ada huruf waw iaitu mad tabi'i, maka dia akan terjadi hukum mad arid lisukun. Di mana arid lisukun? Di mana sukun yang mendatang? Iaitu pada huruf nun. Nun. Yang mana pada asalnya baris atas dia menjadi sukun, mati. Itu contoh daripada surah Saba. Seterusnya huruf mad tabi'i ya, daripada surah Yasin ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal Qur'anil Hakim. Di mana huruf mad tabi'i iaitu huruf ya yang bertanda merah. Dan selepas huruf mad tabi'i ada huruf mim yang berbaris bawah pada asalnya. Namun ia menjadi sukun disebabkan apa? Min ajlil waqfi, disebabkan berhenti, disebabkan waqaf. Baik. Contoh tadi yang kita belajar pada kotak biru yang pada muka surat 69, maksudnya apa? Lebih baik sekiranya kita baca sama di hujungnya. Contoh, Ustaz ambil contoh dalam surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim sama dengan Alhamdulillahi rabbil alamin. Kadar panjangnya 2 harakat. Kalaulah kita baca 4 harakat, semuanya di hujungnya mad arid lisukun 4 harakat. Kalau kita ambil 6 harakat, afdal untuk kita baca